من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita akan cuba menghabiskan tajuk ke-50 ini, tuan-tuan, berkaitan dengan zuhud. Mudah-mudahan kita ada kesempatan dan pada waktu yang akan datang insya-Allah kita akan sambung dengan bab yang baru. Mudah-mudahan Allah terus memberi kita ruang dan kesempatan, menggunakan kita kesihatan yang baik insya-Allah, dan seterusnya memberi kita kefahaman dalam mengkaji ilmu-ilmu Islam, khususnya Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bertepatan pula, tuan-tuan, esok merupakan 12 Rabiul inilah dah maghrib kan, 12 Rabiul Awal, yang mana kita di Malaysia menyambut Maulidur Rasul. Jadi kena sangatlah, sebab antara tanda cintakan Nabi ni, tuan-tuan, iaitu mengamalkan seluruh sunnah ataupun amalan yang pernah Nabi amalkan ketika hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita nak jumpa Nabi tak jumpa dah, sebab Nabi dah wafat hampir 1400 tahun yang lampau. Jadi kita hanya mampu untuk menghayati kehidupan Nabi melalui hadis-hadis baginda yang direkodkan ataupun diriwayatkan oleh para muhaddisin, antara Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sebagai contoh kitab kita ini, tuan-tuan, kita ambil daripada kitab Imam An-Nawawi yang mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Jadi pada malam ini kita akan sambung dengan hadis yang berikutnya. Hadis 27 dalam bab ini, wa an Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu annahu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Sikhir, sahabat Nabi ni radhiyallahu anhu, beliau berkata, ataitu, aku telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra, Nabi sedang membacakan ayat Al-Quran. Nabi ni, hidup Nabi ni ibadat. Kita pun biasa dengar Nabi melakukan solat malam sampai bengkak-bengkak kaki, Nabi berpuasa, Nabi bersedekah, kemudian Nabi membantu anak yatim. Ini kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga sering membaca Al-Quranul Karim untuk menyampaikan apa-apa yang penting kepada para sahabat. Jadi dalam hadis ini, Abdullah ni dia bertemu dengan Nabi waktu tu Nabi tengah baca surah Al-Quran, ayat Al-Quran, surah At-Takasur. Nabi pun bacalah Alhaakumut Takasur, yang bermaksud Alhaakum, kamu telah dilalaikan. At-Takasur, persaingan, perlombaan untuk memperbanyakkan harta kekayaan. Seriwayat mengatakan bersaing untuk memperbanyak, mengumpul kekayaan dan berkumpul anak pinak. Sebab orang Arab ni, tuan-tuan, mereka megah dengan anak yang ramai. Sebab itu Nabi SAW, Nabi merupakan cucu kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni ada ramai anak. Anak lelaki saja ada 10, termasuk ayah Nabi SAW. Itu ada anak perempuan lagi. Jadi orang Arab ni dia berlumba. Sama juga macam kita hari ni lah, pun duk berlumba dengan harta kekayaan juga kan. Kadang-kadang tu dengan pangkat jawatan kita duk berlumba bersaing, tak habis-habis, tuan-tuan. Hari ni orang akan dipuja, diangkat, akan dipuji bila mana dia ada kedudukan, ada jawatan, ada pangkat, ada kekayaan. Tapi ini yang cuba nak diterapkan oleh Nabi ni. Ni yang cuba Nabi nak kefahaman. Sebab itu antara mission dakwah Nabi ni, pertama sekali mesti akidah yang benar.
Mesti kita yakin Allah yang bagi rezeki, Allah memuliakan Al-Mu'izz Al-Muzil. Kita duk nyanyikan Asma'ul Husna kan, yang maha memuliakan, yang maha menghinakan. Allah boleh angkat seseorang dan Allah boleh hinakan seseorang. Fir'aun pernah duduk pada kedudukan yang sangat tinggi. Dia ada pengaruh, dia ada jawatan raja kan, Fir'aun. Dia di Mesir pada ketika itu. Dia ada kekayaan, dia ada isteri yang cantik. Tetapi apa yang berlaku pada Fir'aun? Dia mati dilemas dalam lautan. Allah hina dia mati dengan sedemikian rupa. Macam tu juga dengan pemimpin-pemimpin yang tuan-tuan. Kita duk dengar banyak kisah-kisah berkaitan dengan Namrud sebagai contoh. Ini juga pemimpin raja yang cuba lawan Islam. Dakwah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi pun bacalah ayat ni, Alhaakumut takasur. Telah melalaikan kamu persaingan, perlombaan untuk menghimpunkan harta kekayaan. Qala, Nabi pun berkata, bersabda, yaqulu ibnu Adam. Berkata, manusia berkata, kita ni ibnu Adam, mali mali, hartaku hartaku. Kata Nabi cerita ni, wahal laka ya ibn Adam min malika illa ma akalta. Adakah ada lagi harta kamu wahai anak Adam melainkan apa yang engkau makan, ma akalta fa afnaita, dan habis bila kita makan, dan kemudian jadi darah, dan last sekali jadi najis lah, kita akan buang dia. Semua yang kita makan tuan-tuan, itulah proses dia. Nabi nak bagi tahu ni, ini yang kita nak kejar sangat ni. Kita pun makan setara mana sangat kan, duit banyak berjuta-juta pun makan itu juga. Kalau kita satu hari makan 3 kali itu juga. Cuma mungkin lah kalau dia makan kambing bakar, nasi biryani kan, makan yang mahal-mahal, mungkinlah daging wagyu sebagai contoh. Tapi dia punya jumlah, kuantiti itulah juga. Kena pula tuan-tuan kalau ditimpa dengan berapa penyakit. Duit banyak macam mana pun tak lalu kita nak makan. Mak saya tuan-tuan, arwah mak saya, bila dia arwah saya meninggal ni, jadi dia lah seorang dekat kampung tu. Segala hasil dapat ke dia lah. Maknanya kami tak kacau anak beranak ni. Saya pernah tanya kat mak saya, mak ada duit sikit-sikit mak simpan ni, baiklah mak pergi makan sedap-sedap, pergi melancong, pergi Eropah, Itali, Spanyol semua kan, macam dalam drama tu. Mak saya kena kecoh manis. Dia kata kat saya, bang, dia panggil saya bang, dalam keadaan macam gini, nak berdunia pun dah tak semangat. Nak makan sedap-sedap, nak tukar baju cantik-cantik, dah tak semangat lah. Sebab dia kecoh manis agak teruk kan. Jadi kita macam tu jugalah. Duit banyak kita duk kejar ni. Duk kejar duit, kejar harta, simpan-simpan, pam, Allah bagi penyakit. Memang tak semangat. Kenalah penyakit tu agak kritikal tuan-tuan, wal'iyazubillah. Kita minta sihat lah. Mudah-mudahan saya, tuan-tuan semua sihat. Tapi benda ni benda yang lazim berlaku dalam kehidupan. Memang tak ada mood untuk hidup. Nak keluar rumah pun kadang-kadang kita tak ada semangat. Nak bersembang, nak mengetai dengan kawan pun tak semangat. Itulah dunia sebenarnya. Dunia la'ibun wa lahwun. Dunia itu permainan dan senda gurauan. Jadi Nabi bawa ni, Nabi cerita ni supaya kita sedar bahawa setara mana dunia yang kita nak kejar ni, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dalam hadis Nabi tak sambunglah. So Nabi sebut dalam hadis, ya wahai anak Adam, hartaku hartaku. Adakah lagi bagi anak Adam itu harta kamu? Apa yang kamu makan, kamu akan habis saja. Akan jadi darah, akan jadi najis. Au labista, ataupun akan jadi usang. Pakai seluar yang kita pakai, kita boleh berbangga dengan baju yang mahal-mahal tu. Dulu kan waktu saya kecil-kecil tu dengan kawan ni, baju kalau pasar malam ni memang kena pelekeh lah. Beli kat pasar malam harga RM5 selai, RM10 selai kan. Kena kawan-kawan balik pada Kuala Lumpur bawa baju jenama Levi's. Waktu tu seluar Levi's 501, bangga sangat kan dengan kawan ni. Jadi setara mana kita nak bangga dengan pakaian yang berjenama ni tuan-tuan. Hari ni kadang-kadang kita jumpa juga kawan-kawan kita yang memang Allah bagi dia kemewahan, gaji 40-50 ribu, dia pakai jam tuan-tuan, harga bukan 300, 10,000 ada. Tapi setara mana kita nak bangga dengan jam tu? Sebab lama-lama dia akan usang, lama-lama dia akan, kita pun sama.
paling-paling pun 20 tahun lah kot boleh pakai. Lepas tu dah mula dia rosak sana, rosak sini, leaking sana, leaking sini. Sama juga macam pakaian. Nabi bagi contoh pakaian. Au labista fa ablaita. Ataupun pakaian kamu pakai dan dia akan usang, dia akan musnah tuan-tuan. Au tasaddaqta, ataupun apa yang kamu sedekahkan, fa amdaita, yang kamu sedekahkan itu akan diberikan pahala oleh Allah dan kamu akan melaluinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bagi contoh-contoh dan Nabi tutup dengan sedekah, iaitu amalan kebajikan. Jadi harta kita ni tuan-tuan, untuk mendapat manfaat, sedekahlah. Maknanya kalau kita ada banyak harta, kita bagi tolong orang, infakkan pada rumah anak yatim, infakkan pada masjid, yang mana kita tahu pahalanya akan berterusan sampai kita mati dan kita berada di liang lahat sekalipun. Jadi kata Nabi SAW, sejauh adakah harta lagi pada anak Adam itu, kecuali melainkan apa yang kau makan akan habis, akan jadi darah dan juga najis. Au labista, apa yang kau pakai akan rosak, usang, ataupun apa yang kamu sedekahkan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu lagi bentuk isyarat yang Nabi nak bagi tahu kepada kita umat di akhir zaman ini, kita kena berpadalah dengan kehidupan dunia tuan-tuan. Zuhudlah. Maknanya ambil dunia dengan sekadarnya insya-Allah. Jangan kita terlampau kejarkan dunia macam mana contoh-contoh yang ada pada hari ini. Umur dah lewat pun masih nak kejar jawatan sebagai contoh, kemudian nak bergaduh lagi dengan orang tak padan. Bagi saya lah, dan memang tak padan pun. Kita dah ujung-ujung umur ni, kita nak berbalah dengan jiran kita, nak balah dengan kawan-kawan kita, kerana satu perkara keduniaan, kita memutuskan hubungan silaturahim, memang sangat tak padan. Jadi kita kembalilah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bersederhana dan kita berzuhud dalam kehidupan di dunia ini insya-Allah. Baik, dalam hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Mughaffal telah berkata seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Ada seorang sahabat Nabi, dia jumpa Nabi dan dia pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintai kamu. Kita pun cintakan Nabi. Nak tengok apa jawapan Nabi. Kita nak mengaku cintakan Nabi ni cukup tak kita hanya sekadar bersalawat ataupun kita berqasidah, kan? Kita sekarang ni satu ketika dahulu cukup tak? Ataupun cukup kita dengan memakai pakaian sunnah, serban, pakai rida, cukup tak? Sebab tengok apa kata Nabi, apa jawab Nabi dalam hadis ini tuan-tuan. Datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, kata sahabat ni, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuk, sesungguhnya aku sangat mencintai kamu, kata sahabat ni. Faqala, lalu Nabi pun menjawab, unzur maza taqul, lihatlah apa yang kamu sebutkan. Tengok, perhati, tengok balik apa yang kamu sebutkan ini. Qala, lalu dia pun berkata lagi, wallahi inni la uhibbuk. Dia kata lagi, demi Allah aku sangat mencintai kamu ya Rasulullah. Memang Nabi ni orang yang dicintai tuan-tuan. Sahabat memang sangat-sangat kasih dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab Nabi ni, Nabi tak ada harta. Nabi tak adalah macam setengah-setengah pemimpin, duit banyak, kereta, rumah, tak. Nabi seorang pemimpin yang tak ada tinggalkan dinar wala dirham. Kita dah baca hadis. Kita dah baca hadis sebelum ni tuan-tuan. Diriwayatkan Nabi tak tinggalkan apa-apa pun. Malah dalam riwayat yang kita dah bincangkan, Aisyah ni, waktu Nabi wafat, apa yang ada pada dia? Sedikit gandum yang dia nak makan bertahan dalam apa tempoh. Kemudian bila tak lama habis gandum tersebut tuan-tuan. Nabi tak tinggalkan macam kita hari ni, setengah daripada kita tinggal macam-macam. Ladang, kebun, sawah padi, apa lagi, rumah sewa, rumah kedai, macam-macam lah. Tak apalah, kita dapat dengan cara yang halal. Dan dia bagi tu pun tak ada masalah. Cuma kita nak ceritakan, bila sahabat ni cakap, demi Allah aku sungguh mencintai kamu, Nabi cakap, ulang balik, tengok balik apa yang kamu sebut tu. Dia kata kali kedua, ya Rasulullah, aku sangat mencintai kamu, sampai dikatakan 3 kali. Selepas itu Nabi pun berkata, faqala in kunta tuhibbuni, sekiranya engkau mencintai aku, kata Nabi, fa'idda, maka persiapkanlah lil faqri tijfafan, untuk kefakiran. Tijfaf itu jenis pakaian.
fa innal faqra, maka sesungguhnya kefakiran itu, kata Nabi, asra'u ila man yuhibbuni, lebih cepat kepada orang yang mencintai aku, minas saili ila muntahahu, daripada banjir menuju ke mengalir ke tempat yang penamat lah. Banjir tu mengalir sampai ke yang last sekali tu. Nabi nak bagi tahu, sesungguhnya siapa yang cintakan Nabi betul-betul ni, dia mesti berkorban untuk Allah dan juga Rasul. Sebab Nabi berkorban, Nabi berdakwah, Nabi berperang, Nabi berjihad. Lalu kalau kamu kata kamu cintakan aku, kata Nabi, kamu bersedialah untuk kefakiran, untuk menjadi seorang yang fakir, bukan orang yang kaya. Sebab hari ni kalau kita tengok, kalau kita cintakan pemimpin tentu kita kaya. Kita dok jack seorang-seorang pemimpin tu, kita tahu dah dia ni bakal jadi somebody ni, jadi Perdana Menteri ke sebagai contoh, kita pun dok himpit dia kan. Lama-lama dapatlah tempias dia. Itu target kita. Memang kaya pun. Saya jumpa beberapa orang individu kita juga yang bila dia join dan dia dapat, memang dia kaya. Cuma Nabi tak sedemikian. Nabi, tuan-tuan, Nabi pesan siap-siap pada sahabat ni, bersedialah kamu untuk menyediakan pakaian bagi kefakiran. Maksudnya bersiap dia untuk jadi orang fakir, orang yang susah ni. Kenapa? Sebab bila kamu cintakan Nabi, Nabi seorang yang cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu kena buat seperti mana Nabi buat, berkorban untuk Islam, berkorban untuk Allah. Lalu tidak apa yang Nabi tinggalkan melainkan Islam dan juga Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sahabat ni dia kena bersedia dengan gitu. Macam kita. Hari ini kalau kita cintakan Islam, memang kita kena banyak berkorban. Perjuangan menegakkan kalimah Allah ni, tuan-tuan, kita tengok dan menyaksikan daripada dulu sampai sekarang. Orang yang ikhlas berjuang kerana Allah memang tak kaya. Yang kaya tu biasanya dia kata berjuang kerana Allah, tapi dia ada klepek di mana lah. Dia kata Islam kaya, rumah sampai bertingkat-tingkat. Kalau dia pakai cukup untuk dia macam orang biasa, tak ada masalah. Macam tok guru gitu. Kereta kan, ustaz kita dia yang pakai kereta, ada rumah yang okey, tak ada masalah. Tetapi kadang-kadang tu kaya tu sampai tak terjangkau dengan akal fikiran. Dia kata dia tegakkan Islam, kaya dia ni berbilion-bilion. Lepas tu perjuangan ini, dia punya madrasah dia ni asyik dia nampak dhaifnya. Contoh dah, dok minta derma semacam. Tapi dia ni, Allah Rabbi, jumlah 3-4 ribu selai. Contoh, kereta sport, macam-macam. Jadi kita nampak, macam tak kena dengan hadis Nabi. Sebab Nabi kata, kalau nak Islam, kalau nak berjuang kerana Allah, persiapkan kamu dengan pakaian kefakiran. Sebab Nabi kata, bila kita nakkan Islam, kita kena banyak berkorban. Tapi ada setengah-setengah orang daripada kita ni, kita nampak dia bermewah-mewahan. Dan yang paling menyedihkan, bila mana madrasah, sekolah yang dibina itu dalam keadaan yang daif, tetapi dia sebagai pengasas, dia mendapat keuntungan. Jadi kat situ ada something wrong lah. Kita minta kita tidak program sedemikian, tuan-tuan. Dalam hadis ini jelas Nabi nak bagi tahu bahawasanya kalau kita betul-betul ikhlas nak berjuang kerana Allah, cintakan Nabi, cintakan Allah, kita kena persiapkan diri untuk menjadi seorang yang tak kaya mana, tuan-tuan. Seorang yang serba kekurangan. Sebab kita kena belanjakan harta kita pada jalan Allah. So itu para sahabat. Ada sahabat yang kaya. Abu Bakar sebelum dia memimpin Islam, dia berjuang dengan Nabi, dia juga seorang peniaga. Omar pun sama, bangsawan. Uthman memang kaya lah, seorang businessman. Uthman. Kemudian Ali ni dia tak kaya macam Uthman dan juga yang lain-lain tu. Abdurrahman bin Auf kaya. Jadi ada je sahabat yang kaya ni. Tetapi bila mana mereka betul-betul berjuang kerana Allah, pantang Nabi sebut infak fi sabilillah, mereka akan infak fi sabilillah, harta-harta mereka, tuan-tuan. Banyak kali saya cerita tentang Uthman ni dalam peperangan Tabuk. Bila Nabi serukan kepada infak, Nabi Sayyidina Uthman menyahut seruan Nabi. Dia kata Sayyidina Uthman, alayya bi mi'ati minal ibil bihimaniha wa riha. Kata Sayyidina Uthman, aku akan infakkan sebanyak 100 ekor unta dengan muatan dan juga dengan tunggangan-tunggangannya sekali. Nabi sebut kali kedua, tambah lagi 100. Nabi sebut kali ketiga, tambah lagi 100. Sudah 300 ekor unta yang diinfakkan oleh Sayyidina Uthman dalam peperangan Tabuk. Maknanya kaya Sayyidina Uthman ni, peniaga yang berjaya, yang kaya. Macam tu dengan Abdurrahman bin Auf, dia bagi semua yang harta-harta daripada Nabi dalam peperangan Tabuk. Dalam riwayat banyak riwayat. Memang kalau kita berjuang kerana Allah ni, kita kena berkorban.
Sebab itu kalau kita nampak orang-orang yang tegakkan kalimah Allah dengan berbagai cara lah. Ada orang yang buat madrasah, ada yang orang yang bina rumah anak yatim, yang buat rumah sedekah, maknanya dia buat pusat untuk menghimpunkan sedekah ramai dan dia agihkan, macam Ustaz Aibid Liu kan, kita tengok dia duk infak. Jadi biasa bila melakukan perkara seperti ini akan dikata dan ditomah dengan pelbagai tomahan. Jadi itu merupakan adat bagi pendakwah, tuan-tuan. Sebab itu apabila Nabi menyatakan hadis ini merupakan persiapan untuk kita, mind setting kita bila mana kita menempuh jalan dakwah dan menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis berikutnya, wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Ka'ab bin Malik meriwayatkan Nabi bersabda, ma zibani ja'iani, tidak ada dua ekor serigala yang lapar, ursila, diutuskan fi ghanamin, kepada kambing-kambing, bi afsadalaha, yang lebih bahaya, lebih teruk, min hirsi al-mar'i 'alal mali, daripada seorang lelaki yang sangat-sangat prihatin atau mengejar harta, wasyaraf, kemuliaan, kedudukan, kemegahan, dan ini akan merosakkan agamanya, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, tidak ada dua ekor serigala yang diutuskan untuk tangkap kambing ni, untuk makan kambing, lebih teruk daripada seorang lelaki yang sangat-sangat kejarkan harta dan juga kemegahan. Maknanya Nabi umpama ni lagi teruk daripada dua ekor serigala yang duk bekerja-kerja nak dapatkan seekor kambing. Dia bersaing kan. Maknanya orang ni lagi teruk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena tuan-tuan, maknanya hari ini Allah bagi kita bersyukur dengan nikmat Allah berikan. Allah tipu musibah, kita sabar dan kita redha. Tetapi untuk kita sampai bersaing, mengejar kemewahan dunia, sampai kita pijak orang sana, kita amalkan perkara haram, rasuah, kita amalkan riba sebagai contoh, tidak berpatutan. Nabi sebut, tak ada yang lebih teruk, kata Nabi, yang lebih rosak daripada ibarat seorang lelaki, seseorang yang kejarkan dunia dan juga kemuliaan, kejarkan kemegahan, kejarkan kedudukan, daripada dua ekor kambing, dua ekor serigala yang lapar, yang tengah nak kejar seekor kambing. Maknanya kalau kita tengok dalam National Geographic tu, bila serigala ni duk kejar ni, ganas lah, dia tolak sana tolak sini kan. Maknanya lagi teruk orang yang nak kejar dunia ni di pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita dia, kita kena banyak bersyukur, cukup dengan apa yang kita ada. Dan kalau kita nak juga dunia, dengan menggunakan cara yang betul, kita berusaha, semayang jangan tinggalkan, tuan-tuan, kemudian satu rahim jangan putuskan, ada jiran minta tolong, kita bagi bantuan. Ini terbaiklah. Ini yang diamalkan oleh para sahabat, tabi'in. Al-Imam Ibn Mubarak, banyak kali dah saya cerita ni kan, sama juga, seorang yang kaya tetapi dia faqih, dia tahu berkaitan dengan keutamaan, lalu dia pun bantu orang, dia tolong orang, sedekah, dia perbanyakkan sedekah. Macam tu juga dengan ulama-ulama yang lain yang memang ikhlas, memang mereka itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diorang ni, tuan-tuan, dunia ni bagi, sebab dia faham Quran, dia faham kehidupan Nabi, para sahabat, dunia ni dia ambil sikit-sikit je, untuk cukup untuk makan, pakai, tidak langsung niat untuk bermewah-mewahan. Tapi kita boleh tak untuk bermewah? Tak ada masalah, selagi mana kita menggunakan jalan yang betul, selagi mana kita tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita berniaga untung kan, berniaga untung, kita keluarkan zakat, kita bantu orang, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, tak ada masalah. Tetapi biasanya bila kita mengejar dunia, agama kita tinggalkan, wal iyazubillah. Sebab itu Nabi pesan siap-siap. Nabi beritahu siap-siap, bila mana dua ekor, Nabi umpamakan dua ekor serigala yang sedang lapar ni mengajar kambing, lagi teruk orang yang kejar dunia ni berbanding dengan dua ekor serigala, dan dia akan merosakkan agama dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang bila kita tengok, memang contoh ni berlakulah. Tengok sebagaimana Fir'aun, ini semua orang yang kejarkan kedudukan. Namrus, kemudian berapa lagi contoh-contoh di kalangan orang Arab Quraisy, Abu Jahal, ini bangsawan Quraisy, Abu Lahab, pak saudara Nabi. Cuma contoh-contoh yang Allah nyatakan itu, tuan-tuan, kita jadikanlah sebagai tauladan.
pedoman kita untuk menempuhi hari-hari yang akan datang insya-Allah. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Nabi tidur ala hasirin atas tikar, faqama, dan Nabi bangun, qad asara fi janbihi. Bila Nabi bangun tu, ada masuk menawarkan Nabi tidur atas tikar, bukan atas tilam pun, bukan atas tilam 12 inci 10 inci kan, tidak. Nabi ni pemimpin nombor 1 ni. Maknanya kalau zaman kita hari ni, kalau tak agung, Perdana Menteri lah yang ada kuasa eksekutif, Nabi boleh nak atur semua benda. So Nabi ni bukannya seorang pemimpin sebuah negara, Nabi juga merupakan seorang pendakwah, angkatan tentera, semua ada pada Nabi. Dan Nabi adalah yang terbaik, insan yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ni. Bermaksud sebanyak-banyak manusia ni, yang terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi merupakan kekasih Allah, Habibullah. Sebab itu bila kita banyak berselawat, kita mengharapkan syafaat Nabi di hari akhirat kelak. Sebab Nabi sebut sedemikian. Jadi tuan-tuan, walaupun Nabi ini boleh kalau dia nak gaya. Sebab bila berperang menang semua. Kita lawan Quraisy, perang Badar kita menang, perang Khandaq kita menang, perang Bani Mustalik, ini dengan Bani Mustalik lah, bukan dengan Quraisy, kita menang. Peperangan apa lagi? Dengan Tabuk kita menang. Perang Mu'tah tak menang tak kalah, Uhud tak menang tak kalah, kita menang. Mana kalau Nabi nak kaya, boleh aja. Tetapi Nabi bukan sedemikian. Nabi memang berjuang betul-betul, Nabi nak tegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini maksud dia tengok, dia tengok Nabi tidur atas tikar. Bila Nabi bangun, ada kesan dekat belakang Nabi tu, nampak dekat badan Nabi tu ada kesan-kesan tikar ni tadi. Qulna, lalu kami berkata, para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau ittakhasna laka wita'an, boleh tak kalau kami ambil tilam untuk diberikan kepada kamu, untuk gantikan dengan tikar tadi. Sebab kesianlah tengok Nabi ni tidur, Allah Rabbi kan, tidur nampak pula kesan kat belakang. Kita nak bandingkan dengan Nabi memang jauh lah. Kita dengan aircon lagi, dengan tilam berbelah-belah inci lagi, sekali tidur tu dia punya rasa tu, dengan lepas tu ada ubat lagi, ada herbal lagi, macam-macam lah kita punya tilam ni. Boleh tak Ustaz pakai tilam macam tu? Boleh, tak ada masalah kan, boleh. Cumanya kita nak insaf lah bila tengok Nabi ni, kita cuma nak rasa aku ni patut tak pakai tilam macam ni, Nabi pun tak akan macam ni. Tapi kalau ditanya hukum boleh ke tak, boleh lah. Hukum ni harus. Jadi Nabi bila dah dia nampak ada kesan kat belakang tu, sahabat pun cakap dah, boleh tak kalau kami gantikan dengan tilam wita'an. Lalu apa jawab Nabi? Mali wali dunia. Mali, apa untuk aku dengan dunia? Apa yang aku nak dengan dunia ni, kata Nabi sallam. Ma ana fi dunya illa karkim. Tidak aku duduk kat dunia ni, kata Nabi, melainkan seperti seorang penunggang ataupun orang yang menunggang, istazalla tahta syajaratin, yang bernaung di bawah sebatang pokok, summa raha wa tarakha, kemudian pergi, lepas siap bernaung sekejap tu, mungkin dia berteduh di sebatang pokok, raha wa tarakha, lalu dia akan bergerak dan dia akan tinggalkan pokok tadi. Itu Nabi umpamakan Nabi dengan dunia, tuan-tuan. Nabi kata, untuk apa aku dekat dunia ni? Untuk apa? Kata Nabi sallam. Tidak aku duduk kat dunia ini, kata Nabi, melainkan aku ni umpama seorang yang menunggang kenderaan, penunggang kenderaan. Maknanya dia zaman Nabi sama ada unta ataupun kuda lah, melainkan seperti seorang yang menunggang unta ataupun kuda yang berteduh di bawah sebatang pokok, dah siap teduh, dia bergerak dan dia akan tinggalkan pokok itu. Maknanya Nabi nak bagi tahu dunia ni akan ditinggalkan untuk selama-lamanya. Kita akan tinggalkan dunia dan tuan-tuan semua akan tinggalkan dunia. Kalau tak pun kiamat berlaku sebelum kita mati dulu sebelum kiamat. Itu je.
Cuma kalau boleh biarlah kita mati dulu sebelum kiamat. Sebab kiamat ni dia punya ujian, subhanallah. Dia punya fitnah kiamat ni tuan-tuan. Sebelum kiamat tu berlaku, macam-macam Allah datangkan kepada umat manusia. Kita baru tahu dah, ada Dajjal, ada Dabbatul Ar, ada Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian matahari terbit di sebelah barat. Kemudian ada Dukhan yang melitupi dunia, kemarau lagi. Macam-macam. Ini fitnah-fitnah akhir zaman. Kita minta-minta macam doa yang kita baca sebelum salam tu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil mahsid dajjal. Dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada keburukan fitnah Masih Dajjal. So kita takut Dajjal ni. Jadi kalau kita mati sebetul okeylah. Tak bertemu dengan Dajjal. Sebab kita bimbang kod kita jumpa Dajjal, kita lemah iman ni tuan-tuan. Iman tak setebal mana setipis kulit bawang ni, kita duk join Dajjal wal iyauzubillah. Jadi kita semua akan tinggalkan dunia kata Nabi, dan kita akan mati. Paling tidak kita ini sebelum kiamat pun kita akan mati, atau kalau kita gunakan. Jadi cerita dia, kita kena anggap dunia ini sementara, seperti seorang yang mengembara atau gharib, atau seorang yang melintasi jalan. Dunia ini kita akan tinggalkan untuk selama-lamanya. Sebab itu kata Nabi SAW, ini Nabi jawab, respon kepada sahabat yang nak tukarkan tika dengan tilam ni tadi tuan-tuan. Belum lagi sahabat offer tukar rumah. Sebab rumah Nabi pun taklah semegah mana. Rumah Nabi ada banyak rumah lah, sebab Nabi ada banyak isteri. Tapi rumah Nabi yang ada pada hari ini, tempat mana Nabi dimakamkan, itu rumah Nabi dengan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Jadi kita tengok rumah Nabi tu, kalau kita tengok dia punya gambaran yang digambarkan oleh para ulama, memang tak mewah mana. Ada rumah pakai pun pelepah-pelepah tamar tuan-tuan untuk tutup dia punya atap. Kemudian tidur pun atas tikar hasir. Jadi inilah gambaran kezuhudan dan juga bagaimana Nabi memandang dunia dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita cintakan Nabi tuan-tuan. Kita dah sebut kami cintakan Nabi. Antara perkara yang boleh kita lakukan, iaitu kita mengurangkan kecintaan kita terhadap dunia. Bermaksud kalau kita ada kemewahan, ada rezeki yang lebih tu, kita sedekah dan infaklah kepada Allah dan juga Rasul ataupun ke jalan Islam. Baik, kemudian dalam hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul fuqara al jannah qabla al aghniya bi 500 amin. Nabi sebutkan orang-orang fakir akan masuk syurga sebelum orang-orang kaya. Mana orang fakir masuk dulu? Dia masuk syurga orang fakir ni sebelum orang kaya. Jarak dia bi 500 tahun jarak dia tuan-tuan. Maknanya orang-orang kaya ni dia dilewatkan. Kenapa? Sebab mereka akan dihitung segala harta-harta yang mereka miliki. Orang fakir dia tak ada harta. Lalu dia akan dihitung amalan-amalan mereka, dan orang fakir dia pula masuk syurga bukan sebab dia fakir. Jangan kita salah faham. Dia masuk syurga sebab amalan dan keimanan dia lah. Tetapi bila dia dah beriman, bila dia dah melakukan amalan soleh, Allah nak hisap harta dia tak ada. Lalu cepatlah dia masuk. Orang kaya yang beriman dan bertakwa masuk syurga juga. Tetapi sebelum masuk ke syurga, Allah akan hisap dulu harta-harta dia. Lalu Nabi gambarkan perbezaan jarak antara orang miskin ke syurga dengan orang kaya masuk ke syurga. Jarak dia 500 tahun perjalanan. Jadi jauh lah. Sebab itu jangan pula kita salah faham. Kita kata orang miskin, fakir dia akan masuk syurga cepat. Lawan Allah takkan masuk syurga. Kalau dia kufur kepada Allah, dia takkan masuk syurga juga. Orang kafir, orang fakir ni dia sama juga. Yang Allah akan timbang nanti adalah amalan dan juga iman dia berserta dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud siapa pun kita, kalau kita beriman, kita bertakwa, kita melakukan amalan kebaikan dan kebajikan, dan Allah merahmati kita tuan-tuan, kita juga akan masukkan ke dalam syurga Allah. Walaupun kita miskin ataupun kaya. Cumanya kalau ada orang miskin yang beriman, orang kaya beriman, siapa masuk dulu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang fakir yang beriman akan masuk dulu. Allah akan hisap satu persatu ni harta-harta dimiliki oleh orang kaya sampai dah habis. Barulah dah selesai, tak ada masalah, tak ada rasuah, riba dan sebagainya, tak ada ambil harta orang, lalu dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dalam hadis berikutnya, wa an Ibn Abbas wa Imran
bin Al-Husain radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu ittala'tu fil jannah. Aku melihat, aku menjenguk syurga, kata Nabi. Ini adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Nabi dibawa oleh Jibril untuk ziarah syurga, Nabi bawa ziarah neraka. Jadi Nabi dapat tengok tu dekat syurga dan neraka Allah. Jadi Nabi ada kelebihan. Nabi pun Al-Mustafa ni sampailah esok kita dibangkitkan di hari kiamat kelak. Jadi Nabi dia kata tengok syurga. Faraitu, lan aku melihat aksar ahli di syurga al-fuqara, orang-orang fakir. Maknanya ini motif ni sebenarnya tuan-tuan. Sebab kadang-kadang orang yang fakir ni dia lemah iman, dia memilih untuk menjadi kafir. Kada al-faqru an yakuna kafira, dalam pepatah Arab. Hampir-hampir kefakiran boleh menjebak untuk menjadi kafir. Memang terbukti berlaku kan, macam mana orang susah kemudian datang padri cita-cita dululah dalam mastika, tak tahu betul ke tak betul. Kalau masuk Kristian bayar sekian-sekian, masuk Kristian. Kemudian orang susah juga di offer buat maksiat, sebagai contoh perempuan-perempuan lah. Ditawarkan dengan kekayaan, yang penting dia buat maksiat, lalu dia terima tuan-tuan. Meskipun dia tak terkeluar pada Islam, tetapi kefakiran itu boleh menyebabkan seseorang yang lemah iman ini melakukan maksiat dan melakukan perkara-perkara yang Allah larang, wa iyyazubillah. So orang yang kuat iman ni yang iman kuat macam Nabi bersahabat ni bukannya ramai pun. Kita ni pun kalau diuji dengan kekayaan, pangkat, kedudukan, macam kita lelaki dengan perempuan, kita pun kalau kita tak betul-betul ingat Tuhan tuan-tuan, pun sama, tergolek juga kita, waliyazubillah. Sebab itu bila kita datang ke kuliah-kuliah agama seperti ini, kita kawan dengan orang-orang yang baik insya-Allah, lalu mudah-mudahan kita berdoa, di samping itu kita berdoa supaya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattala'tu finnar," dan aku tengok, aku jenguk neraka Allah, "Fara'aitu," lalu aku melihat aksara ahliha an-nisa, kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Jadi orang perempuan dia jangan sedih. Hadis ni saya dah bincang dulu dah kan, yang mana kalau kita tengok juga dekat syurga Allah, laki dan perempuan siapa yang paling banyak? Pun perempuan juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok kat neraka Allah, yang paling banyak pun perempuan juga, sebab perempuan ni senang masuk syurga, senang masuk neraka. Kenapa dia senang masuk syurga? Macam kita kena berjihad, berjuang fi sabilillah, kena berdakwah, kena jaga anak dan isteri kita ni. Tersilap kita didik mereka, dapat dosa tuan-tuan. Isteri ni dia solat, puasa, zakat tak perlu dah. Haji pun dia dah bergantung pada suami dia dah. Dan dia solat, puasa dan dia buat perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul, maknanya dia tak mengumpat dan sebagainya, dan dia dapat redha suami dia, dia boleh masuk mana-mana pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mudah bagi orang perempuan ni. Kita ni yang teruk ni, tanggungjawab kita banyak. Sebab itu kata Nabi, aku tengok dalam neraka Allah, aku dapati kebanyakan penghuni dia perempuan. Tetapi dalam hadis yang lain, Nabi sebut kebanyakan juga ahli atau penghuni syurga merupakan kaum wanita. Bermaksud orang miskin pun ramai, orang perempuan pun ramai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bimbanglah orang perempuan. Jangan kita rasa Islam ni bias macam perfahaman golongan Sister in Islam kan, SIS, golongan Aminah Wadud yang sentiasa nak mencari sama taraf antara lelaki dan wanita. Jangan. Sebenarnya Allah tu bagi dah cukup adil. Allah cipta kita ni dengan penuh kesempurnaan. Jadi tuan-tuan, nampak gayanya tak dan juga kita nak habis hadis kita dalam bab ni. Ada satu muka lagi. Jadi isyak pun dah masuk. Kita tangguhlah pada waktu yang akan datang dengan hadis-hadis yang berikutnya dengan bab zuhud terhadap dunia ini tuan-tuan. Jadi sebelum kita berhenti, seandainya tuan-tuan ada apa-apa persoalan yang ingin ditanya, dipersilakan. Jadi tidak ada apa-apa yang ingin ditanya tuan-tuan, kita tangguh pada waktu yang lain insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.